Cikgu nak ajar kamu pada hari ini tentang menulis ulasan. Hari itu, cikgu dah jelaskan ulasan tentang pokok pisang. Jadi, hari ini cikgu ingin membuat ulang kaji bersama kamu ulasan tentang pokok kelapa. Ulasan ini ada dalam standard pembelajaran 3.9.1. Jadi, kamu kena mahir ya membina ulasan ini. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar murid-murid cikgu? Cikgu harap kalian sentiasa sihat walaupun negara kita sedang dilanda pandemik COVID-19. Murid-murid, ingat tak lagi pembelajaran cikgu tentang ulasan yang menggunakan teknik tertingkap? Kamu dah mula praktikal belum? Atau kamu masih belum faham lagi tentang penggunaan teknik tertingkap? Hari ini, cikgu ingin kongsikan lagi ulasan pokok kelapa. Jom dengar. Baiklah murid-murid, kita mula belajar pada hari ini ya. Tetapi kepada murid-murid yang pulang ke kampung, pastikan jaga SOP dan ambil peluang ketika melawat di kampung untuk melihat, mengenal pasti dan bertanya kepada datuk dan nenek tentang kegunaan pokok kelapa. Sambil itu, dengar penjelasan cikgu tentang kegunaan pokok kelapa menggunakan teknik tertingkap. Harap murid-murid dapat belajar dengan baik. Kepada murid-murid yang baru sahaja singgah di channel cikgu, cikgu akan kongsikan lagi sekali apakah itu tertingkap. Ke dalam kotak tertingkap, kamu perlu membina 3 kolom. Pertama, kolom pendahuluan. Kedua, kolom penanda wacana, isi tersurat dan tersirat. Kolom ketiga, kamu perlu letakkan penutup. Boleh faham murid-murid yang baharu? Okey, mari cikgu terangkan pula macam mana kamu nak ambil pendahuluan daripada arahan. Ya, mudah saja ya murid-murid. Kamu boleh rujuk pada bahagian bahan ransangan. Ya, di situ akan diberikan arahan dan kamu boleh ambil arahan tersebut dan tulis semula ke dalam kotak tertingkap pendahuluan seperti di sebelah. Ataupun kamu boleh menggunakan daya fikir kamu untuk melahirkan idea yang baik dan logik berdasarkan bahan ransangan. Boleh ya murid-murid? Mari kita lihat pula bagaimana cara kita nak melengkapkan kotak isi ulasan. Cikgu ada sediakan penanda wacana yang boleh kamu gunakan dalam membina ulasan. ASA. A-S-S-S-A. Ya, singkatan yang kamu boleh lihat dalam kotak yang cikgu berikan, iaitu penanda wacana yang boleh kamu guna dalam ulasan. Tersurat nak cari di mana?
Tentulah dalam bahan ransangan. Tersirat, kamu perlu berfikir untuk menyambungkan isi tersurat kepada tersirat. Mesti murid-murid tertanya-tanya bagaimana nak sambung isi tersurat dan tersirat. Cikgu dah bagi dah di dalam kotak tertingkap. Gunalah sukat. Sukat ialah singkatan bagi kata hubung. Ya, murid-murid boleh lihat pada kotak yang cikgu sediakan. Pada bahagian penutup pula, kamu perlu bagi pendapat tentang bahan ransangan. Ya, kamu mesti bagi pendapat yang logik tentang bahan ransangan dan sesuai dengan tajuk. Boleh faham ya murid-murid teknik tertingkap ni? Cuba kamu buat dan praktik. InsyaAllah ia akan mendatangkan kebaikan. Jom murid-murid, kita tengok bahan ransangan pokok kelapa ini. Mari kita baca arahannya. Gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada pokok kelapa. Tulis ulasan tentang kegunaan bahagian pokok kelapa. Daripada arahan ini, murid-murid boleh ambil ayat tersebut dan masukkan ke dalam kotak tertingkap pendahuluan. Mudah sahaja kan murid-murid? Mari kita lihat pula isi tersurat. Ya, dalam bahan ransangan ini, isi tersurat telah diberikan sebanyak 5 maklumat. Ya, kita lihat isi yang pertama, kegunaan pokok kelapa. Buah kelapa boleh dijadikan minuman untuk menghilangkan dahaga. Kedua, isi kelapa boleh dibuat bahan masakan. Murid-murid boleh rujuk contoh. Ya, ada gambar minyak masak, mentega dan santan. Okey, apa gunanya batang kelapa? Batang kelapa digunakan untuk membuat titi seberang ataupun menyeberangi anak sungai atau parit. Daun kelapa pula boleh dibuat sarung ketupat dan penyapu lidi. Daripada isi-isi tersurat ini, kamu boleh membina isi tersirat dengan mudah menggunakan sukat. Ya, menggunakan kata hubung sukat. Pada bahagian penutup pula, kamu olah dan ulas tentang manfaat pokok kelapa secara keseluruhan. Ya, murid-murid, mudah sahaja topik untuk kali ini membina ulasan. Ya. Mari cikgu bimbing kamu satu persatu. Kita lihat dulu pada bahagian pendahuluan. Ya, ambil ayat arahan, masukkan sahaja ke dalam kotak tertingkap pendahuluan. Ayat akan menjadi grafik menunjukkan sebahagian daripada pokok kelapa. Terdapat beberapa kegunaan bahagian-bahagian pada pokok kelapa. Mudahkan murid-murid? Ambil daripada arahan dan salin dalam kotak pendahuluan. Okey murid-murid, mari kita lihat pula penggunaan penanda wacana dalam isi yang pertama, iaitu isi tersurat. Antaranya, ya, gambar yang pertama melihat buah kelapa, ya, kegunaan buah kelapa. Antaranya, air buah kelapa muda boleh diminum. Kita letak di kotak tersurat. Bahagian tersirat tadi cikgu bagi tahu sambungkan dengan sukat. Jadi, kita boleh rujuk pada isi tersurat, ya, tentang air kelapa.
supaya menghilangkan dahaga terutama pada hari panas. Boleh ya? Maklumat tersurat yang kedua tentang isi buah kelapa. Jadi, isi buah kelapa tu masukkan dalam bahagian tersurat. Penanda wacana yang kita guna selain itu. Selain itu, isi buah kelapa boleh dibuat margarin, santan dan minyak masak. Mana murid-murid dapat isi tersurat tu? Rujuk gambar, ya, rujuk bahan rangsangan. Okey, tersiratnya kita kena fikir margarin, santan dan minyak masak tu digunakan untuk apa? Jadi, kita sambung bahagian tersiratnya, digunakan ketika memasak. Ya, boleh tambah idea lain. Okey, murid-murid, seterusnya kita lihat isi yang ketiga. Ya, gambar batang kelapa. Jadi, masukkan kegunaan batang kelapa itu ke dalam isi tersurat. Ya, jadi ayatnya, seterusnya batang pokok kelapa yang keras dan panjang, ya, sesuai dijadikan titi bagi menyeberangi anak sungai atau parit kecil. Ya, itu kamu boleh masukkan dalam isi tersirat. Kalau kamu ada idea yang lain, kamu boleh masukkan sebagai isi tersirat. Okey, kita pergi kegunaan pokok kelapa yang keempat. Penanda wacananya sehubungan itu. Kegunaan pokok kelapa seterusnya ialah daun pokok kelapa boleh dianyam menjadi sarung ketupat. Kamu nak letak di mana ayat ini? Letak pada bahagian tersurat. Okey, bahagian tersirat pula, kamu boleh letak idea-idea yang bersesuaian dengan isi tersurat. Jadi, kita tahu sarung ketupat kita gunakan ketika musim perayaan. Jadi, cikgu letaklah ketika musim perayaan pada bahagian tersirat. Mari kita lihat pula isi yang terakhir. Ya, penanda wacananya akhirnya. Akhirnya, batang pada daun kelapa boleh dijadikan penyapu lidi. Ya, apa kegunaan penyapu? Untuk menyapu daun kering. Jadi, cikgu letakkan di bahagian tersirat. Okey, murid-murid. Kita dah tiba pada bahagian tertingkap kesimpulannya atau penutup. Okey, di sini kamu letaklah ayat yang bersesuaian dan dengan tajuk. Ya, kesimpulannya, kita hendaklah menghargai pokok kelapa kerana hampir seluruh bahagian tumbuhan ini memberikan kepentingan kepada kita. Atau mungkin ada idea-idea lain yang bersesuaian dengan tajuk.